Orang yang ada agama, ya, setinggi mana nak agama dah, bila masuk dalam PAS dia jadi bodoh, saudara. Ya. Sebaik-baik manusia bila masuk dalam PAS dia automatik jadi jahat. Sebab apa? Mereka mengekalkan pemimpin yang jahat. Apa contoh ada? Ustaz Zamri Mantau. Dia bukan ahli politik asalnya. Ya, dia guru agama. Masa kita kecil-kecil dulu, oh, nama dia hebat. Ya, keluarlah ATM mengajar mukaddam, mengajar kita agama, belajar tajwid. Kan? Hebat. Memang kita pun suka tengok dia mengajar. Cakap dengan berbahasa budak anak murid kan. Anak murid, ustaz dengar ya. Baca alhamdulillah. Tengok lidah ustaz, tengok lidah ustaz. Alhamdulillah. Tengok lidah ustaz. Dia punya makhraj macam mana. Memang bagus dia mengajar tajwid. Sebelum dia kenal politik. Tapi bila dia masuk politik, masuk lebay, dah tak ada lidah dia ni. Tak ada dah. Bahkan lidah dia menjadi lidah-lidah syaitan. Dia mewakili lidah-lidah syaitan. Bila dia bercakap fitnah, bukan kita kata fitnah. Saudara boleh tengok ceramah dekat YouTube, memang dia fitnah. Kan? Sambil dia garuk telur je. Kan? Pakai jubah, tak pakai seluar dalam, gatal. Kan? Duduk berdiri tu, tuan-tuan dan puan-puan garuk telur ni. PMX kita ni, dia hutang dengan IMF. Negara kita bergantung dengan Bank Dunia, IMF, hutang dengan IMF kepada Amerika Syarikat. Semenjak zaman dia jadi Menteri Kewangan, dia kata pinjam IMF, pinjam IMF, pinjam IMF. Patutnya menyasar orang-orang yang betul, yang tidak memberikan kesan domino, kesan berangkai. Dan buatlah berperingkat-peringkat, jangan secara menyeluruh macam tak ada kajian. Buat secara berperingkat, slow-slow 20% dulu orang yang disasar. Kemudian naik lagi secara berperingkat, mungkin tahun depan, tahun lusa, tahun tulat, naik lagi 10%, 30%. Ni buat tu kira buat tak gajian, orang hingak semua. Orang buat padi hingak, orang berniaga hingak, orang buat rumah hingak, orang belanja seharian hingak. Tuan-tuan, kita risau tuan-tuan. Ini semua adalah kerja-kerja pelobi-pelobi Yahudi yang telah masuk, difahamkan sebagai penasihat-penasihat di Kementerian Kewangan dan tempat-tempat strategik di Malaysia. Tuan-tuan, siapa tak kenal Anwar Ibrahim, PMS kita yang merupakan anak angkat kepada Amerika Syarikat? Semenjak zaman dia jadi Menteri Kewangan, dia kata pinjam IMF, pinjam IMF, pinjam IMF. Betul tak betul, tuan-tuan? Tun Mahathir kata jangan, nanti kita kena cucuk hidung. Lah, IMF menjadi sebahagian daripada konsultan penasihat Kementerian Kewangan. Siapa pegang Kementerian Kewangan, tuan-tuan? Dia. Seolah-olah penasihat 25%. Menyatakan tak apa, tarik semua subsidi. Biar rakyat semua susah, biar rakyat semua menderita, kemudian duit pun tak berapa cukup, kami akan bagi pinjam. Dah bagi pinjam, kita buat agreement. Hang kena dengar kata aku, nak bersuara sikit, jangan lupa hutang banyak tak bayar lagi. Tuan-tuan, ini yang kita risau. Subsidi juga di belakang tu kita tengok sangat benda-benda yang merisaukan kita. Sambil garuk telur, takbir, takbir, kata Balaon. Itu sisi pembodohan yang tak pernah selesai, yang tidak pernah berkesudahan yang berlaku dalam PAS. Sebab apa? Sebab mereka masih mengekalkan pemimpin-pemimpin seperti Haji Hadi ini, ya, seperti Ustaz Taurin Toman. Ustaz Taurin Toman pun asalnya dulu hebat, saudara, dia tokoh agama. Kita masih ingat lagi sewaktu di zaman-zaman Ustaz Ismail Kamus, Dr. Hasanah Ali dalam Forum Perdana Islam. Tuan Taurin Toman ni antara panel yang orang tunggu-tunggu dengan ilmu dia. Dia bukan tak hebat, saudara. Sebelum dia kenal politik, sebelum dia kenal Haji Hadi ni, dia hebat. Tapi bila dia masuk politik, ya Allah, macam tu level Tuan Taurin Toman. Kita tak petikan katik dia. Memang dia katik pun, bukan fitnah. Tapi tak kisahlah kalau kamu katik. Pendek-pendek kamu pun kurang-kurangnya panjang akal. Tapi tak. Dah lah katik, ilmu pun katik. Ini masalah dia. Fitnah pula tu. Fitnah pula tu.
Duduk dalam parlimen, duduk fikir apa aku nak bahas hari ni, kan? Ni orang tengah bahas belanjawan ni. Apa aku nak bahas? Nak cerita apa? Nak cerita ekonomi? Aku tak reti, kan? Macam nak cerita ekonomi, keuangan. Anak tak reti keuangan ni. Fikir-fikir. Tu dah. Kita nak cerita pasal Anwar tak ambil gaji. Tu dapat kat dia otak dia. Makan. Kan? Dia tak fikir. Ahli Parlimen Kebangsaan, dia tak fikir, oh aku nak cerita sekarang ni masalah kebangsaan ni. Macam mana nak atasi masalah air, nak minta tambah bajet sikit dalam Jawa ni, kalau boleh nak masalah air, nak pasang apa ni, pementong banjir sikit ke, besarkan sikit sungai ke, apa ke, jalan raya. Patut fikir kat parlimen macam tu lah, tentang rakyat dia kat kawasan parlimen tu. Ataupun kat Jengka, dia ada Jengka juga di Pahang. Dia ada 2 rumah saudara. Lebay ni bukan bini, 2-3 orang, ya. Kalau boleh kawasan parlimen dan Dun pun dia nak ambil lebih. Dun dia lah kat Pahang, parlimen kat Kelantan, kan? Seolah-olah pancang hebat sangat bekerja sampai boleh jaga 2 tempat, kan? Kalau dia tu hebat bekerja macam Anwar Ibrahim, tak apa juga. Ini parlimen 1, Dun 1, 2 tempat dia nak jaga, kan? Kalau menang parlimen, kalau PN jadi kerajaan, boleh jadi menteri. Ini perangai lebay, sebab tu dia ambil 2 kawasan, dia bertanding. Macam tak ada orang kat Dun Pahang tu, macam tak ada orang lah jadi calon dah. Macam parlimen dekat Kelantan, macam tak ada orang nak jadi calon. Dia kawasan parlimen, Dun pun dia. Sebab apa saudara? Sebab lebay ni bijak. Walaunya yang bodohnya penyokong-penyokong di bawah, bila masa kau jadi calon, buat ni muka-muka ni dah tua-tua pun jadi calon juga. Berapa kali dia jadi calon kat Pahang ni, jadi Dun? Banyak kali tuan-tuan. Pahang pun dia jadi wakil rakyat, kat Kelantan pun nak jadi wakil rakyat. Sebab apa? Ramai walau tak tahu sebab apa? Sebab dia dah fikir dah bapak lebay ni. Aku bertanding parlimen, tujuan aku kalau PN menang, hasil kita buat atap ke, hasil daripada beli pelacur-pelacur politik ke, kalau aku menang jadi kerajaan, aku ahli parlimen, aku boleh jadi menteri. Aku kena tanding parlimen lah. Tak puas jadi menteri alam sekitar dulu. Berapa bulan dia jadi menteri alam sekitar, baru nak tak ada apa ni, empuk cushion di pejabat menteri. Kejap sangat duduk. Duduk kereta menteri, kereta resmi menteri, tak ada kedut cushion tu. Aku duduk belakang, kan? Baru aku lepas adjust sebab duduk belakang menteri tu bagi tinggi sikit, dah tak jadi menteri dah. Tak puas jadi menteri. Sebab tu dia bertanding parlimen. Kod lepas PRU 16 ni, PN jadi kerajaan, boleh jadi menteri lagi. Dun pula, sebab apa dia bertanding Dun? Sebab kalau lah dapat tawan Pahang. Kalau dapat tawan Pahang, Ambo lah MB boh. Kan? Sebab Ambo ahli parlimen. Ambo jadi menteri. Pahang pula kita menang, Ambo bertanding Dun, Ambo menang. Ambo lah MB boh. Siapa lagi MB? Ambo lah. Sebab tu tanding 2 saudara. Walaupun kan tahu. Tapi depan walaupun dia kata, Ambo, kita bertanding 2 ni seperti kita nak berjihad. Saya tak kisah. Saya boleh jaga parlimen dengan baik. Saya boleh jaga Dun dengan baik. Janji tuan-tuan, penuhkan tabung pemilu. Ya senang je. Kan? Cuba tanya orang Jengka, apa perubahan di Jengka? Tempat dia bertanding, Tuan-tuan. Tanya orang parlimen di Kelantan, apa perubahan di bawah Tuan-tuan? Tak ada, saudara. Mana nak ada? Duduk dalam parlimen, cerita pasal gaji Perdana Menteri. Mana nak ada perubahan? Kan? Cerita pasal gaji orang. Engkau terdarah gaji. Sedap kau makan, tak cukup-cukup. Gaji kau makan, allowance kau makan. Lepas tu kau petikai pada orang lain tak ambil gaji. Ni apa ni? Perangai apa ni? Kalau tak busuk hati, perangai apa? Pertama sekali tuduh orang, petikaikan orang. Yang kedua, ada pula timbulkan persepsi bersangka jahat. Wahai dia ulama', dia tahu dalam Islam ni tidak boleh kita bersangka jahat. Dia bersangka jahat. Oh, walaupun tak ambil gaji, mungkin kot. Dia kata, ada transfer online lah, apalah. Tengok mulut bangsat, saudara. Daripada orang yang alim satu ketika dahulu, yang dihormati dia ilmu dia, hari ni mulut dia lebih teruk pada pelacur. Pelacur pun tak macam tu. Pelacur sampai tahu Anwar ambil gaji, tak ambil gaji. Kan? Lebih teruk, saudara. Sebab tu saya katakan, orang yang baik, yang sayang pada ilmu yang ada dalam dada, nak masuk parti PAS, fikir 2-3 kali dulu. Kalau kamu boleh masuk parti PAS, kalau kamu boleh ubah PAS, alhamdulillah. Kalau kamu masuk PAS, kalian nak ubah PAS itu supaya berjuang betul-betul ke arah Islam, itu tak apa. Tapi kalau masuk PAS hanya kerana slogan mereka,
hanya kerana melihat pada perlembagaan mereka, hanyutlah korang nanti. Kalau tengok perlembagaan, ya. Perlembagaan dia apa? Perlembagaan PAS, perlembagaan Islam, Al-Quran, hadis, ijma' ulama' dan kias. Cantik selalu. Perlembagaan cantik. Tapi mana ada ijma' dah? Jima' ada lah PAS tu. Mana ada? Ya? Kias-kias dia. Mana ada kias-kias? Kan? Duk berkias dalam parlimen lah. Bukan nak amal dengan ilmu kias, tapi berkias dalam parlimen. Tuduh Perdana Menteri macam-macam berkias. Itu ilmu kias yang dibawa oleh lebay-lebay ni.